Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Cikgu Hairul untuk mata pelajaran RBT TMK tahun 6. Okey, baik. Untuk RBT tahun 6, tahun ni awak akan bersama dengan saya lagi. Dan kita akan belajar beberapa tajuk baru dalam mata pelajaran ni. Dan untuk RBT TMK, sama macam tahun lepas, saya perlukan yang mesti ada buku teks RBT dan TMK. Kemudian saya nak satu buku tulis kecil yang biasa. Buat macam tahun lepas, bagi dua. Depan kita buat RBT, tengah kita buat TMK. Okey, boleh Baik. Okey, untuk hari ini kita akan belajar RBT menggunakan buku teks yang ada pada awak. Jadi, siapa yang belum ada buku teks, sila ambil buku teks sekarang. Dan siapa yang dah ada buku teks, okey, kita tengok pada buku teks awak. Okey. Okey. Untuk tahun 6, kandungan, kita tengok pada kandungan. Pada tahun 6, awak cuma akan belajar 2 unit saja, iaitu unit 1 penghasilan projek dan unit 2 teknologi pertanian. 2 saja untuk RBT dan selebihnya adalah TMK. Baik, untuk tajuk hari ini unit 1 penghasilan projek, sila buka muka surat 1. Okey. Ini semua tak payahlah, awak boleh baca sendiri dia punya ikon-ikon yang digunakan dalam buku teks ni. Tengok kepada muka surat 1. Okey. Saya pindah sikit sebelah sini. Okey. Muka surat 1, penghasilan projek unit 1. Okey, gambar di bawah menunjukkan situasi di sebuah kompleks beli belah. Okey, saya yakin dan saya pasti semua murid tahun 6 pernah pergi ke kompleks membeli belah. Kalau kat Keluang, apa kompleks beli belah yang ada kat Keluang? Betul. Kompleks beli belah kat Keluang yang besar, kita ada Keluang Mall. Kemudian kita ada Keluang Parade. Okey, ada 2 kompleks beli belah di Keluang. Okey, kalau di Kuala Lumpur mungkin ada lebih besar lagi. Contohnya kita ada KLCC, kita ada Mid Valley, kita ada Pavilion. Kalau dekat JB, macam-macam lagi lah. Ada Paradigma Mall, kita ada Angsana, kita ada apa lagi? Macam-macam lah. Dekat Johor pun dah banyak dah pusat membeli belah. Okey. Tengok kepada penerangan dia. Terdapat beberapa mesin sedang digunakan. Kalau kita tengok situ, terdapat beberapa mesin yang sedang digunakan. Seperti eskalator. Tahu eskalator? Ni eskalator ni. Eskalator, tangga yang bergerak tu. Ada yang mengarah ke atas, ada yang turun ke bawah. Okey, kemudian lift. Lift, ni lift. Tapi keluar mall tak macam inilah liftnya kan. Lift keluar mall masih lagi yang pintu bertutup tu. Kalau lift macam gini kita boleh jumpa dekat mana? Dekat KLCC. Okey. Nanti kalau dah habis PKP, pergilah KLCC. Okey, naik lift tu. Kemudian ada juga kat situ ialah mesin penggilap lantai. Ni mesin penggilap lantai ni. Mesin penggilap lantai. Jadi soalan saya, soalan buku teks itulah, bukan soalan saya, soalan buku teks tu. Pada pendapat kamu, bagaimanakah ketiga-tiga mesin ini berfungsi? Cuba fikir, macam mana mesin-mesin ini boleh berfungsi? Macam mana eskalator tu boleh bergerak, tangga tu boleh bergerak naik ke atas? Macam mana lift tu boleh turun naik? Macam mana mesin penggilap lantai tu boleh bersihkan lantai tu? Siapa boleh jawab? Betul. Semua mesin-mesin tersebut dia mempunyai komponen di dalamnya yang menyebabkannya boleh berfungsi, yang menyebabkannya boleh bergerak. Sama juga macam eskalator tadi tu. Eskalator tu dalamnya ada mesin-mesin, ada rantai, ada gegancu dan sebagainya ataupun komponen-komponen yang ada dalamnya tu boleh menyebabkannya bergerak naik ke atas. Sama juga dengan lift, ada mesin dia turun naik.
Kalau lift tu kita gunakan dalam sains belajar tuas, ditarik naik ke atas. Okey. Kemudian untuk mesin penggilat lantai pun sama, dalamnya ada komponen. Sebenarnya bawah mesin penggilat lantai tu dia ada roda yang berpusing. Roda tu pula ada berus dia. Jadi bila dia berpusing, pusing, dia membersihkan lantai tersebut. Okey, jelas. Okey, kita beralih kepada muka surat yang seterusnya, yang muka surat 1. Baik. Okey, pengenalan. Pada tahun ini, kamu akan mereka bentuk projek yang akan menggunakan bahan logam dan bahan bukan logam serta akan digabungkan bersama-sama dengan sistem asas elektromekanikal. Saya sebut masalah. Okey, elektromekanikal. Okey, kalau tahun lepas projek lain, sistem elektromekanikal lain. Tapi tahun lepas pun sebenarnya awak tak sempat buat projek sebab kita sangkut semasa PKP tu. Lepas tu masa naik sekolah pun kita sempat belajar bahagian pertanian. Lepas tu PKP lagi, kita belajar bahagian penyediaan makanan. Okey, jadi untuk tahun ni awak akan gunakan bahan logam dan bahan bukan logam. Bahan logam tu maksudnya bahan-bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Contohnya aluminium, zinc. Okey, bahan bukan logam, kayu, apa lagi? Nanti kita akan belajarlah dalam tajuk hari ni apa yang bahan bukan logam. Okey. Antara bahan yang digunakan untuk menghasilkan projek pada kali ini ialah polyvinyl klorida ataupun PVC. Awak akan gunakan PVC ataupun awak juga akan gunakan perspex dan juga zinc. Jadi apa itu polyvinyl klorida? Apa polyvinyl klorida dan juga apa perspex? Sebenarnya dalam hari ini kita akan belajar dua ni je. Polyvinyl klorida dan juga perspex. Okey, kita tengok pada satu, polyvinyl klorida ataupun ringkasannya kita panggil dia PVC. PVC ialah sejenis bahan plastik yang ringan. Ini ciri-ciri dia. Ciri-ciri PVC. Dia ringan, dia keras, dia kukuh, dia mudah dilentur. Dilentur tu maksudnya dia boleh dibengkokkan ataupun dilentur. Kemudian dia kuat, dia tahan lama. PVC juga tahan terhadap cuaca yang berbeza. Maknanya tak kisahlah, dia panas boleh pakai, hujan pun boleh pakai, dia tahan. Tak rosak. Kemudian dia juga adalah penebat yang baik. Penebat yang baik itu maksudnya tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Kemudian legap. Legap apa sains? Sains belajar legap ni kan. Legap maknanya dia tidak tembus. Dan boleh dilentur. PVC boleh didapati dalam bentuk rod berongga. Rod berongga itu maksudnya rod tu bulat. Berongga. Rod berongga. Dia ada bulat yang ada lubang. Kemudian dia boleh juga dapat dalam bentuk kepingan dan sebagainya. Kepingan itu maksudnya satu keping yang besar lah. Terdapat pelbagai warna dan saiz PVC. Contohnya, paling mudah sekali bila sebut PVC, awak cuma perlu ingat salur pipe yang dekat rumah awak tu. Tak kisahlah kat rumah ke kat mana ke kan. Pipe tu adalah PVC. Dia bentuknya rod dan berongga. Berongga tu maksudnya berlubang. Rod panjang. Panjang dan berlubang. Ataupun juga PVC tu contohnya hose yang sambung dekat mesin basuh awak tu yang keluarkan air bila awak dah basuhkan baju tu, itu pun PVC. Ataupun pintu polyvinyl klorida tanpa plastik. Pintu ni contoh yang paling mudah awak nak tengoknya nanti, pintu bilik air ataupun pintu tandas dekat sekolah tu, tandas lelaki tu. Perempuan tandasnya pintu ni juga kan, sama. Itu adalah PVC. Jadi awak kena tahu apa ciri-ciri dia. Saya dah sebut tadi ciri-ciri dia. Dia keras. Button pipe, salur pipe tu dia keras kan. Walaupun dia plastik, dia bukan sebenarnya plastik, dia PVC. Nampak macam lembut tapi sebenarnya dia keras, dia kukuh. Kemudian dia boleh dilenturkan. PVC tu boleh
dibengkokkan. Kuat dan tahan lama. Kemudian PVC tu tahan dengan cuaca, panas ke sejuk ke, sebab tu dia jadikan shallow pipe tu. Kalau katakan dia tak kukuh dan tak tahan dengan cuaca, baru hujan je habis, rosak. Ataupun terlalu panas, dia akan rosak. Tapi PVC dia tahan. Okey, itu dia punya ciri-ciri. Kemudian dia boleh dapati dalam bentuk apa tu pun kena ingat. Dalam bentuk apa? PVC boleh dapat bentuk apa? Alright. Okey, jadi awak kena tahulah dia punya ciri-ciri dan juga dia punya bentuk dia dan contohnya. Okey, kita beralih kepada muka surat yang seterusnya, muka surat yang ketiga. Muka surat yang ketiga. Okey, muka surat ketiga ni dia akan terangkan tentang perspek pula. Okey, perspek ni. Okey, perspek ialah sejenis bahan bukan logam. Maknanya sama dengan PVC, dia bahan bukan logam. Maknanya arus elektrik tidak mengalir dekatnya lah, ke atasnya. Okey, tapi ciri-cirinya pula apa? Dia tak sama dengan ciri-ciri dengan PVC tadi. Ciri-cirinya dia ringan, keras dan tahan lama. Okey. Kemudian dia bagi tahu tak kat situ? Boleh lentur tak perspek? Tak ada kan? Jadi perspek tidak mudah dilenturkan ataupun dibengkokkan berbanding dengan PVC tadi. Okey, perspek boleh didapati dalam bentuk kepingan. Bentuk kepingan tu maksudnya sekeping. Rod. Beza tak tadi? Tadi rod yang berongga. Sekarang ni dia dalam bentuk rod tapi tak berongga. Dia dalam bentuk yang bulat, panjang tapi dia tak ada lubang macam PVC. Tadi PVC ada lubang. Jadi perspek tak ada lubang dan tiup pelbagai warna. Okey, perspek digunakan dengan meluas dalam penghasilan produk seperti papan tanda. Okey, papan tanda. Kebiasaannya papan tanda yang awak nampak tu, anak panah pergi keluang terus lepas tu belok, ataupun papan tanda yang hospital ataupun dekat situ berhati-hati kawasan kemalangan. Itu papan tanda tu. Kebiasaannya digunakan perspek. Ataupun pembuatan perabot pun ada gunakan perspek dan plat nombor kenderaan. Paling senang sekali nak jumpa perspek ni adalah pada plat nombor kenderaan. Nombor kereta, nombor motor, awak tengok. Dia punya yang bukan nombornya tau, dia punya papan dia tu. Itu yang gunakan perspek. Cuba awak ambil plat kereta ayah awak tu kat rumah tu, awak bengkokkan. Dia boleh lentur tak? Kalau boleh lentur, maknanya dia bukan perspek lah. Sebab kat situ dia kata perspek, dia tak kata perspek tu boleh dilentur ataupun mudah dilentur. Dia boleh lentur tapi mungkin boleh lentur tapi susah. Dan akhirnya bila awak lentur terlalu kuat, dia akan jadi patah. Okey? Baik. Jelas untuk perspek. Baik, kita tengok kepada seterusnya. Seterusnya adalah perbandingan PVC dengan perspek. Okey. PVC dan perspek, apa perbezaan dia? Kalau awak baca kat situ, yang pertama, PVC tidak mudah retak. Sebab tadi PVC tu tahan, tak kira cuaca, panas ke, hujan ke, dia kukuh, dia kuat. Jadi dia tidak mudah retak berbanding dengan perspek. Perspek mudah retak. Kalau awak ambil plat nombor kereta awak kat rumah tu, awak bengkokkan, dia boleh retak ataupun pecah. Okey, kemudian kedua, PVC mudah dilentur. Kalau macam batang pipe, shallow pipe yang panjang tu awak bengkokkan, lenturkan dia boleh bengkok lah, boleh lentur. Berbanding dengan perspek. Perspek tadi saya kata kalau awak bengkokkan dia patah. Sukar dibentuk atau dilentur. Okey, kemudian PVC dia murah. Batang pipe, shallow pipe tu dia lebih murah berbanding dengan perspek yang lebih mahal. Okey, jelas. Okey, contoh perspek. Saya tunjuklah contohnya. Ni contoh perspek ni. Okey, asalnya perspek yang ni sebenarnya dia satu keping yang besar. Okey, kemudian dipotong ikut saiz yang dikehendaki, digam, dicantum sampailah jadi satu kotak ni. Kotak ni saya buat kotak daripada perspek ni. Ada mangga dia. Okey, harganya mahal. Ini saja bentuk macam gini je, segi empat macam ni tak ada apa-apa. Ini saja harganya RM90. 95 ke? Macam itulah. Maknanya mahal berbanding dengan
PVC. PVC satu batang pipe tu dia kira per kaki. Satu kaki berapa ringgit je. Okey, berapa sen pun ada. Okey, berbanding dengan per spek ni. Per spek lebih mahal. Boleh? Jelas tak? Okey. Jadi sebenarnya pembelajaran kita pada hari ini cuma dua tu je. Polyvinyl klorida ataupun PVC tadi tu, polyvinyl klorida ataupun PVC, dan juga per spek. Dan awak kena tahu dia punya perbezaan dia. Sebenarnya saya nak bagi awak kerja. Okey, kerjanya di mana? Awak kena senaraikan ciri-ciri PVC, awak kena senaraikan PVC ni boleh dapat dalam bentuk apa, kemudian apa contoh produk daripada PVC. Sama juga dengan perspek. Saya nak awak senaraikan dia punya ciri-ciri perspek apa, kemudian boleh diperoleh dalam bentuk apa contoh produk daripada perspek. Kemudian bandingkan antara PVC dan juga perspek. Sebenarnya kerjanya saya bagi kerja itulah pada awak. Okey, contohnya nanti dapat nanti buka buku tulis. Okey, awak tulis tarikh hari ni. Kemudian tajuk besarnya ialah penghasilan projek. Tulis tajuk ni penghasilan projek. Gariskan, kemudian pengenalan, gariskan. Okey, kemudian tulis yang pertama polyvinyl klorida, gariskan. Ciri-cirinya, saya nak buat dalam bentuk peta minda saja, tak perlu nak tulis panjang-panjang, salin dia buku teks tu. Okey. Senaraikan ciri-ciri polyvinyl klorida, PVC. Ada 10 dia punya ciri-ciri dia. Kemudian boleh didapati dalam bentuk apa? Okey. Buat satu ciri-ciri. Kedua, buat boleh didapati dalam bentuk apa. Okey. Kemudian seterusnya yang ketiga kena buat sekejap terbalik pula. Susah awak nak tengok. Okey. Okey, seterusnya yang ketiga lambat pula di sini. Mana? Okey. Kemudian yang ketiga, awak senaraikan contoh-contoh PVC, produk daripada PVC. Ini yang ketiga. Awak kena buat. Okey, sama juga dengan perspek. Awak kena buat nombor 2, perspek, kemudian ciri-cirinya apa, kemudian boleh dapati dalam bentuk apa, kemudian terbalik lagi. Susahlah ni, lambatlah pula. Okey, kemudian mana? Kemudian bagi contoh-contohnya apa. Okey. Contohnya. Kemudian bawah tu awak buat perbandingan PVC dan juga perspek. Jelas tak? Faham tak nak kena buat apa? Okey, saya ulang Awak kena buat Awak kena buat pertama sekali. Okey, tuliskan tarikh semua, pengenalan, tajuk. Nombor 1, polyvinyl klorida. Ciri-ciri dia boleh didapati dalam bentuk apa. Okey. Kemudian contohnya apa. Okey. Lepas tu nombor 2, buat perspek. Kemudian ciri-ciri dia apa, boleh didapati dalam bentuk apa. Okey. Seterusnya buat contoh dia apa. Kemudian seterusnya buat perbandingan PVC dan perspek. Boleh? Jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap awak buat, semua buat. Buat dengan kemas. Dan siapa yang dah siap boleh maklumkan kepada saya melalui WhatsApp. Alright, itu saja kelas pada hari ini. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.